Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang terhormati para jemaah muslimin dan muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah juga serta limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah, kita dijemput oleh Allah untuk sama-sama kita mengimarahkan agama Allah. Moga-moga solat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga duduknya kita di antara lepas solat fardhu maghrib hingga masuknya isyak nanti, kita dikira sedang beribadat kepada Allah. Dan yang paling penting, moga-moga kita semua dimatikan oleh Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang terhormati, kita sebagai orang beriman, maka kita kena jadikan diri kita itu mestilah memberi faedah dan manfaat kepada orang lain. Amat malanglah seseorang itu bila hidup kat dunia, dia dah tak memberi manfaat kepada orang, dia sendiri pun tak dapat manfaat. Maka oleh itu kata Nabi SAW daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Orang beriman itu ialah orang yang bermesra, mudah dengan orang lain, dan orang lain pun mudah berurusan dengan dia. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan terhadap orang yang dia tak boleh mesra dengan orang dan orang pun tak boleh mesra dengan dia. Orang tak boleh nak berurusan dengan dia, maka orang ini tidak ada kebaikan, kata Nabi SAW. Kemudian kami sebut wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani rahmatullahi alaihi. Jadi oleh itu para jemaah sekalian, saya nak mengajak kepada kita semua, jadilah insan manusia yang suka memberi manfaat kepada orang lain. Bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk orang. Siapa saja di sekeliling kita, pastikan mereka mendapat kebaikan daripada diri kita. Lebih-lebih lagi daripada perkataan yang keluar daripada mulut kita. Mestilah perkataan itu mendatangkan kebaikan kepada manusia. Kalau tidak, ia akan jadi bahan musibah untuk diri kita di akhirat nanti. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, semuanya dihitung oleh Allah. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz itu dikeluarkan, disebut, melainkan di sisinya ada malaikat raqib atid yang tulis catatan amal manusia. Jadi kita cakap apa je semua ada rekod kan? Kita puji orang ke, kita cakap benda baik ke, kita kutuk orang ke, mengumpat ke, fitnah ke, semua ada rekod. Semua ada rekod tu. Dan kemungkinan besar sebahagian yang direkod oleh Allah tidak dipadam oleh Allah. Kalau dipadam, dihapuskan, alhamdulillah, itu kuasa Allah. Sebab Allah memang sebut dalam ayat yang lain, yang Allah ma yasha' wa yusbit. Allah boleh padam apa yang nak, dan Allah boleh kekal apa yang nak. Tapi masalahnya kita mana tahu mana yang dipadam, mana yang tidak.
maka berhati-hati. Tapi kalau kita orang yang suka memberi manfaat kepada orang lain, sudah pastilah kebaikan yang ditulis. Dan antara kebaikan yang patut kita buat paling besar sekali ialah mengajak manusia kepada Allah. Ini kebaikan yang paling besar yang kita kena buat. Manfaat memang kita kena beri. Kalau dalam surah Al-Imran ayat 110 juz 4 Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk memberi manfaat kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu beriman dengan Allah, kamu menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi semua ini dikategorikan sebagai memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau timbul persoalan dalam banyak-banyak kebaikan yang kita kena buat, apa yang paling besar, paling utama? Maka Allah sendiri jawab juga dalam surah Fussilat ayat 32 juzuk 24. Allah kata, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Apakah perkataan yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih indah daripada perkataan mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh? Lalu dia berkata, wa qala innani minal muslimin, aku di kalangan orang Islam, orang yang berserah diri. Jadi kesimpulannya para jemaah yang saya hormati, jadilah kita mulut yang mengajak kepada kebaikan. Walaupun sebagian kebaikan itu mungkin kita belum membuat. Contoh suruh orang sembahyang tahajud, kemungkinan kita pun banyak langgar tak buat. Tapi bukan maknanya tak payah suruh, ajak. Kita belum buat, tak apa, suruh je. Memang ada dalam Quran surah As-Saff Allah kata, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Ayat ini merujuk kepada orang yang bercerita benda dia tak buat. Contoh malam tadi dia tak sembahyang tahajud, dia sembang kawan dia, malam tadi aku sembahyang tahajud, ya betul Allah tak nak. Bukan maksudnya kita belum buat benda itu kita tak boleh ajak, bukan. Ada dua benda beza kan, jangan salah faham. Yang benda kita tak buat, kita buat, itu berdosa. Itu Allah marah. Allah sambung ayat surah As-Saff, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah orang yang bercakap benda yang tak buat. Berbeza dengan ayat yang saya kata tadi, kita walaupun belum mula lagi, belum beramal lagi, bukan makna kita diajak, boleh. Contoh kita ni mungkin sekali-sekala tak rajin nak baca suratul Mulk, tapi kita boleh suruh orang baca suratul Mulk, bacalah suratul Mulk yang mana kita sendiri, Wallahu a'lam. Jadi oleh itu para jemaah sekalian, moga-moga kita jadilah lidah kita ajak kepada manusia kepada Allah, ajak manusia kepada beriman, beramal soleh. Moga saham pahala yang kita dapat, bukan kita ajak itu semata-mata. Kalau orang yang kita ajak, orang yang kita suruh untuk beramal, semua masuk dalam buku akaun, buku amalan kita. Akhirat nanti terkejut, banyaknya amal. Bila masa aku buat semua benda ni, rupanya kat dunia tu pernah suruh, pernah ajak. Jadi jangan berhenti untuk mengajak kepada kebaikan, jangan berhenti untuk memberi manfaat, faedah kepada orang lain. Semoga kita semua beramal, insya-Allah. Amin. Para jemaah semati, masuk pada kitab tafsir Al-Quran suratul Baqarah. Masih lagi dalam suratul Baqarah ayat awal lagi, ayat yang kedua. Ayat kedua suratul Baqarah. Agak lambat nak habis. Ini baru sampai ayat 2, tak tahu sampai hujung Baqarah tak tahu lagi. Tapi tak apa, insya-Allah. Setiap kupasan yang saya beritahu kepada para jemaah, semuanya tak terkeluar daripada apa yang ada dalam kitab. Semua apa yang saya baca dan saya ceritakan semula kepada para jemaah. Mungkin para jemaah nak baca semua tafsir tak ada masa, maka saya lah yang baca, saya dah huraikan. Bukan saya mentafsir Quran, jangan salah faham. Saya bukan pentafsir Quran, saya baca huraian yang telah diurai oleh ulama, saya hurai balik dia. Orang kata pun ulang semula dalam bentuk penghuraian, dalam bentuk orang kata kuliah, tak sekilang. Kalau nak baca sendiri, kena rajin lah. Buka lapangkan masa baca sendiri. Kitab tafsir banyak dalam dunia ni. Saya baca pun saya ambil beberapa kitab dia. Tak lagan nak buka semua, memang tak akan sempat. Tapi moga-moga apa yang sempat saya baca itu juga bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Ayat yang kedua yang saya nak huraikan pada malam ini ialah Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asal baca ni kena baca panjanglah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu baca dia. Cuma
kalau nak wakaf ada dua tempat di situ. Yang pertama, dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Ini kaedah pertama. Yang kedua yang biasa kita buat, dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Cuma timbul persoalan, antara dua-dua ni mana lebih utama? Jawapannya yang kedua. Yang kedua yang saya baca tadi, dzalikal kitabul la raib fihi, dan inilah yang menjadi kebiasaan kita di mana-mana saja kita baca. Kerana dari segi penggunaan maknanya lebih mendalam daripada makna yang pertama. Nanti saya akan berceritalah kat mana bezanya. Cuma yang mula-mula yang saya nak cerita ialah dzalikal kitab. Apa makna dzalikal kitab? Inilah kitab. Zalika ni asal terjemah dia kalau belajar bahasa Arab terjemahnya itu. Tapi di sini tak boleh terjemah itu. Di sini kita terjemah ini. Kenapa guna itu tapi terjemah ini? Dia sebab yang ni kita kena belajar dengan ilmu balaghah, ilmu kesenian Al-Quran. Ilmu balaghah satu ilmu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni banyak cabang. Sebab tu kalau nak pandai tafsir, salah satunya kena mahir ilmu balaghah. Balaghah tak boleh ilmu kesenian Al-Quran. Yang tu memang susah. Pak balaghah ni memang susah. Sebab dia bukan bidang kita. Kita bahasa Melayu lain, bahasa Arab lain. Sebab tu dia ada beza. Contoh macam saya kata tadi, di sini sebut tulis zalika, tapi terjemah ini. Kadang-kadang kita, aku baca lain, kenapa terjemah belajar lain, baca tiba-tiba jadi lain? Semua ada sebab, semua ada hikmah. Dalam ilmu balaghah, ilmu balaghah ni orang Arab dia faham. Kita ni kena memahami, mendalami macam mana yang dipaham oleh Arab. Jadi apa maksudnya? Dalam bila sebut zalika isyarat kepada jauh, tapi terjemahnya ini nak beritahu satu benda tu besar, agung. Ini memang dia selalu dibuat begitu dalam Quran. Bahkan dalam perbualan bahasa Arab pun ada begitu. Satu benda yang asalnya jauh, zalika untuk itu jauh, bukan dekat. Tapi diterjemahkan ini nak beritahu benda tu agung, benda tu besar. Itu yang kita kena faham. Jadi apa yang agung tu? Kitab Al-Quran, bukan biasa-biasa punya kitab. Maka sebab tu Allah tak boleh guna hadzal kitab, tak boleh. Seolah-olah macam biasa sangat. Ini kitab, tak boleh. Dia nak nampak luar biasa. Dzalikal kitab. Kitab itu tapi depan mata. Macam mana? Takkan kita cakap itu kitab depan mata kita ni? Itu mana agungnya kitab itu. Yang tu adalah ilmu balaghah. Tak ada dalam ilmu yang lain selain pada ilmu balaghah. Pada zaman seperti bila Allah sebut begitu nak beri isyarat kepada kita, ambillah perhatian apa yang kamu nak baca lepas ni. Maka Allah sebut lagi selepas itu, la raiba fi, Al-Quran, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kalau kita berhenti dekat fi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba terjemahnya tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, yang di dalam kitab itu. Maka kalaulah yang berhenti di wakaf yang pertama, dzalikal kitabul la raib, inilah kitab yang tidak ada keraguan. Sampai situ je. Kalau terjemah yang kedua, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mana lebih cantik memang. Maka sudah pasti yang kedua. Sebab tu saya kata kedua ni lagi cantik. Tapi tak salah untuk berhenti yang pertama, sebab tak makna tak rosak. Macam tadi, inilah kitab yang tidak ada keraguan. Orang faham juga. Iaitu Quran mana ada keraguan. Tapi kalau berhenti depan lagi cantik. Itu. Di sini juga saya nak kaitkan para jemaah yang saya hormati, nak berhenti wakaf dalam baca Quran kena hati-hati. Salah berhenti, salah makna, salah faham. Kadang-kadang mungkin sudah hari bulan boleh mendatangkan dosa pula kalau salah wakaf. Maka disebabkan kita ni bukan orang Arab, tak pandai bahasa Arab, maka dimaafkanlah kalau kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu makna di situ apa, kita berhenti juga hentak, maka berdosa kita. Maka sebab itulah sebaik-baiknya kalau boleh baca Quran sekali dengan makna. Kalau boleh, apakah daya kita bukan Arab, maka banyaklah tak bolehnya. Tapi cubalah sikit-sikit. Ambillah tahu sikit-sikit kata ni apa makna, ni apa makna, ni apa makna. Sikit-sikit tak payah banyak, tak apa. Mana tahu pula, takut tak sesuai, kita berhenti kat situ. Itu je tujuannya. Tapi kalau nak tahu semua makna Quran, itu kena masuk ke Arab lah. Kena belajar lain. Tapi sikit-sikit takkanlah tak tahu langsung. Contoh macam syaitan, takkan tak tahu mana syaitan.
Jadi ada bukan jannah, nar, syurga, neraka. Yang tu takkan tak boleh tahu. Kena tahu sikit-sikit. Supaya apa? Cantik kita berhenti nanti. Kalau boleh. Tapi kalau tak tahu, saya dah bilang tadi, dimaafkan sebab jahil. Para jemaah terhormati, sebelum saya teruskan lagi ayat itu, dalam ayat ini sebenarnya ulama tafsir menyebut Al-Quran ini diperkenalkan oleh Allah dengan ada 3 ciri utama yang kena ada dalam dia. Maksudnya sesuatu kitab nak diiktiraf sebagai kitab yang hebat, tak ada orang boleh bertikai. Pertama dia adalah mesti ada Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Dia bukan surat. Surat ni boleh terjemah risalah, dia bukan dokumen, dia bukan tesis. Orang cari-cari kumpul lah, bukan. Dia mesti kitab. Kitab ni macam mana? Kitab ni bukan siapa-siapa buat. Itu syarat dia. Mesti kitab yang terkumpul secara sendirinya, dah ada siap. Bukan manusia yang buat. Dia bukan surat kiriman, bukan manusia yang cari-cari kumpul. Bukan begitu. Dia mesti datang seketul datang. Itu syarat Al-Kitab. Jadi bila sebut Al-Kitab, hanya ada beberapa kitab je yang boleh bagi kitab. Selain itu tak layak bagi kitab. Jadi semua kitab ni semua kita tahu lah. 4 kitab. Yang pertama, Az-Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Yang kedua, kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa AS. Yang ketiga, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa AS. Dan yang keempat adalah Al-Quran yang turun kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab ni confirm semua. Bukan Nabi. Manusia bersepakat dia bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Malaikat orang yang rendah akal dia, yang saja mencari masak dia. Masa mula-mula Injil datang, orang yang beriman dengan kitab Taurat melihat Injil datang kepada Nabi Musa, mereka bersama meyakini bahawa itu kitab daripada Allah, bukan daripada manusia, bukan daripada Nabi Isa. Sebab apa isi kandungan yang membenarkan apa yang ada kitab Taurat? Itu Injil. Begitu juga Taurat membenarkan apa yang dalam Injil. Injil membenarkan apa yang kitab Taurat. Jadi mana ada kitab macam tu? Mana kitab tu datang daripada Allah. Kalau manusia ni takkan fikir macam tu. Kalaulah contoh golongan Nasrani nak ada kitab sendiri, tiba-tiba tengok ada tahu orang yang beragama Yahudi ada kitab dia, takkan dia nak puji kitab yang tu? Betul. Dia mesti condemn kitab tu. Tapi tidak berlaku dalam Injil dan Taurat. Saling membenarkan antara satu sama lain. Datang Quran membenarkan 3 kitab yang sebelumnya. Inilah kitab yang sebenarnya. Itu syarat pertama, mesti kitab. Bukan surat kiriman, bukan benda yang dikumpulkan oleh manusia, cari celah mana kumpul. Tetapi dia mesti satu benda yang terhimpun. Dan dalam kitab kita beritahu ada hukum akam, ada kisah-kisah, ada benda yang tak boleh dicabar dalam dia. Ayat yang berani cabar hanya Quran je. Allah cabar banyak dalam ayat Quran. Kalau kamu mampu boleh buat ayat Quran, datangkan satu surah. Dalam ayat yang Allah kata kalau kamu mampu buat satu ayat, buat 10 ayat. Kalau boleh buat tak, boleh turun lagi, buat satu ayat. Allah turun daripada satu surah, turun 10 ayat, 10 ayat turun satu ayat. Memang tak ada orang boleh buat. Nak tiru macam sebiji Quran takkan ada boleh. Di luar kemampuan manusia. Cuma para jemaah sekalian, bila sebut kitab, dia mestilah kalau Al-Quran berbahasa Arab. Sebab dia datang daripada Allah berbahasa Arab, berbeza dengan kitab yang sebelumnya. Yang sebelum ni bukan turun bahasa Arab bahasa Ibrani. Jadi ada bahasa-bahasa yang lain, yang tu dia turun bahasa ikut tu. Tapi bahasa Al-Quran bahasa Arab, tak boleh diubah dengan bahasa yang lain. Tapi kita pun tahu dalam banyak-banyak bahasa yang kalau disebut, dibaca Quran lah paling sedap kali didengar. Cubalah dengar tu bahasa orang baca kitab Yahudi punya Taurat. Taurat sekarang ni tak boleh dah, dia diubah sebaik. Cuba dengar dia baca, tak sedap, sakit telinga dengar lagu dia tu. Dan mereka baca tak lancar. Walaupun baca tengok tak lancar, dia terror tu yang pakar kitab tu. Tapi orang kita walaupun tak hafal Quran, yang penting syaratnya dia pandai ngaji lah. Dia boleh baca senapa, dia baca betul. Dengan lagunya lagi, dengan legoknya lagi, dengan tajwidnya lagi. Padahal tak faham maknanya. Itulah kelebihan Quran. Ini namanya mukjizat. Yang kedua, sifat kitab ni yang kedua ialah dia mesti la raiba.
tidak ada keraguan. Ini ciri-ciri kitab yang betul. Jadi Quran memang tidak ada langsung keraguan. Datanglah keraguan macam mana pun oleh manusia, tetap akan disangkal. Boleh ditolak pandangan-pandangan manusia tersebut. Dulu orang menafikan Quran, apa yang dalam Quran. Berapa tahun lepas tu baru datang kebenaran, orang baru percaya lah. Quran dah lama dah cerita. Banyak begitu peristiwa begitu. Para jemaah yang saya hormati, macam contoh malam dengan siang. Kan orang malam masuk dan siang masuk dalam malam. Macam mana Allah buat? Sekarang ada orang boleh duduk dekat negara yang sebelah malam, sebelah siang. Tengok sendiri. Kita tak nampak suasana tu. Orang boleh nampak, duduk sebelah malam ni gelap gitu. Panas sebelah sini tegang. Ada dalam dunia ni. Bahkan ada satu dunia, satu tempat yang tidak pernah ada cahaya matahari. Gelap sepanjang masa. Pun ada juga. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, ini semua Allah sebut dalam Quran. Tetapi manusia yang susah nak membenarkan, melainkan dia tengok dengan mata kepala dia, oh baru betul lah Quran cakap. Dah betul lama dah Quran itu. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, mestilah ciri Al-Quran baru sambung ayat ni. Hudan lil muttaqin. Apa makna hudan lil muttaqin? Memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nanti saya akan huraikan makna huda, hidayah, dan al-muttaqin, orang bertakwa. Cuma saya nak sebut dulu, Quran ciri yang ketiga mesti ada, boleh memberi petunjuk kepada manusia. Kalau kitab tu tak boleh memberi petunjuk manusia, maka dia bukan Al-Kitab. Maksud memberi petunjuk di sini, manusia bila baca, manusia boleh mendapat hidayah, boleh dapat petunjuk, boleh makin dekat dengan Allah. Yang itulah namanya hidayah Al-Kitab. Tetapi ada juga orang baca Quran tak juga dapat hidayah. Ada. Berapa ramai orang-orang Yahudi yang membaca Quran, tapi Quran tak masuk dalam diri mereka. Sebab tujuan mereka baca Quran bukan sebab nak baca Quran, sebab nak cari kelemahan Al-Quran. Sebab tu Allah kena, kita kena baca habis tu. Hudan lil muttaqin. Baru tu hidayat akan tertunai kepada orang yang bertakwa. Nah, orang yang tak ada ciri-ciri takwa, dia baca Al-Quran habis goyang Al-Quran tu, takkan meresap hidayat tu kepada diri dia. Jadi ciri-ciri takwa ni sangat penting. Kita kena usaha, nanti saya akan sebut. Para jemaah hormati, yang pertama ialah bila Allah sebut Quran ini adalah berbentuk hidayat, maka ulama macam-macam huraian yang saya baca dalam ini. Maafkan saya. Antara jenis ini dia bergema. Para jemaah yang hormati, antara makna hidayat yang disebutkan oleh para ulama ialah, yang pertama, hidayat itu dengan makna cahaya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat lagi. Mereka memaksudkan huda di sini cahaya. Mereka kata satu orang baca Quran, dia akan dapat cahaya meresap dalam diri dia. Yang ni pun satu benda yang tak boleh fikir akal logik kita. Macam mana cahaya masuk? Kita suruh lampu kat kita, adakah cahaya lampu tu masuk kat kita? Ini bukan alam kita. Tak boleh dipikir dengan mata kepala kita punya otak, tak boleh lepas. Tetapi benda tu kita yakin benda tu ada. Orang beriman bila dengar ayat ni, mereka akan makin percaya betul. Saya bila baca Quran rasa tenang. Itulah antara jenis-jenis cahaya yang datang dalam diri kita. Ada orang bila baca Quran boleh mengalir air mata. Ada orang baca Quran makin takut dengan Allah. Ada orang baca Quran nampak macam kalau cerita syurga tu nampak macam syurga. Kalau neraka nampak macam neraka, nampak bayang-bayangnya. Yang itulah dinamakan cahaya sudah ada. Tapi tak semua dapat begini, bukan senang nak dapat. Yang kedua, para jemaah yang hormati, ada juga makna hidayah huda itu dengan makna yang lain, iaitu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ia adalah berbentuk keimanan dalam hati. Bila orang itu baca Quran, Quran akan menaikkan iman orang itu. Ini pun berdasarkan ayat Quran Al-Quran yang lain, surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat 2 surah Al-Anfal juzuk 9. Allah kata apa? Bila orang beriman ni ciri-cirinya, bila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Sekarang ni saya sebut nama Allah,
Allah. Hati kita jadi biasa je Ustaz. Mana belum sampai ciri beriman. Ada kadang-kadang dia bukan masuk gemetar tergegap, tak, bukan. Dia makin asyik nak dengar nama Allah tu. Dia sebut Allah, sebut lagi Allah, saya nak dengar lagi Allah, saya nak dengar lagi. Itu lain. Itu pun sama juga. Satu jenis orang yang dia suka dengar nama Allah, asyik dengan nama Allah. Ini yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Kita boleh sebut nama Allah makin asyik ke makin lalai? Jawab sendiri jangan tanya orang. Kemudian ciri yang kedua orang beriman, wa idza tuliyat alaihim, yang ini saya maksudkan bila dibaca ayat Quran, zadatuhum imana, bertambah iman. Maka balik pada ayat ini tadi, Al-Quran bila baca dia makin menambah iman seseorang, makin yakin akan berlaku setiap perkara. Contoh Allah cerita kiamat, dia makin yakin dengan cerita tu. Lagi baca, lagi yakin, lagi baca, lagi yakin. Itu orang yang tertentu akan dapat. Pada jemaah sekalian, ini semua jenis makna hudan. Ada makna hudan dengan makna yang lain adalah petunjuk, yakni memberitahu dia, tapi belum tentu dia dapat sampai. Contoh dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut, wa amma thamud fahdainahum fastahabbul 'ama 'alal huda, surah Fussilat ayat 17. Adapun kaum Samud, kami telah memberi petunjuk kepada mereka, namun mereka cintakan kebutaan melebihi hidayah. Apa maksudnya ayat ini? Kaum Samud ni Allah telah hantar pun Nabi, ajak mereka beriman. Nabi apa yang dihantar kepada kaum Samud? Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh telah berdakwah kepada mereka, tapi mereka fastahabbul ama, lebih cinta kepada kesesatan, tak nak beriman. Maka dalam ayat ini Allah guna fahadainahum, kami telah memberi petunjuk. Bukan makna Allah memberi hidayah. Sebab orang-orang kaum Samud tak terima dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Jadi sebab tu ada makna huda ni bukan makna masuk hidayah, tapi dengan makna Allah beri tunjuk. Nak tunjuk dah, tapi tak nak dengar. Begitulah maksudnya. Sebagaimana juga Nabi SAW, Allah beritahu kepada Nabi dalam peristiwa Nabi mengajak bapa saudaranya Abu Talib untuk beriman kepada Allah, tapi Abu Talib memilih untuk tidak beriman masa dinazak tu. Maka lepas dia meninggal, maka Allah beritahu dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayah. Maknanya Allah beritahu kepada Nabi kita, wahai Muhammad, kau tak boleh tiba-tiba nak jadikan hati orang tu tiba-tiba nak memilih iman, tak boleh. Kau hanya boleh tunjuk, beritahu, lepas tu seserah pada Allah. Ini semua makna-makna hidayah saya nak beritahu. Jadi hidayah ada dua makna. Satu makna dengan memberi petunjuk pada orang tu, tunjuk dah dah. Itu pun makna hidayah juga. Satu lagi makna hidayah dengan makna Allah resapkan dalam hati dia keimanan, kecintaan makin kuat, makin nak beramal. Itu hidayah yang kedua. Yang kedua ni yang susah untuk kita nak tu. Yang pertama tu dia dapat, dia senang buat contoh. Ada sebagai ulama buat contoh macam ni. Ada buat contoh antara taufik dan hidayah. Apa beza taufik dan hidayah? Hidayah ialah satu orang itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan untuk sampai, tapi selepas itu Allah dah beri taufik untuk sampai. Sebagai contoh senang faham, orang tanya kita mungkin dekat jalan Simpang 4, Kuang sana tu, terpilih kan, usaha tak kena dekat kau ambil jauh sikit Simpang 4 sana. Orang tanya kita, mana surau Nurul Iman, Blok F. Orang tanya kita mana, maka kita pun cerita, kalau lalu sini nanti kau terus nampak terpilih, kau terus nanti ada nampak lagi terpilih, terus lagi lagi kau nampak Tasik, terus lagi kau nampak Haji, terus lagi Selekor. Jangan Selekor balik, masuk sikit je belah kanan, masuk lagi. Kita contoh itu maksudnya. Jadi itu maksudnya hidayah. Dia dah beritahu, dah tunjuk lah. Kau situ jalan, itu dia panggil memberi hidayah. Yang kedua ialah orang yang bertanya tadi, dia ajak oleh orang yang ditanya. Kau senang macam ni, kau ikut aku guna kereta tu. Sekarang aku bawa kau terus sampai ke surau. Yang tu taufik. Jadi mana yang kita nak? Sampai ke tak sampai? Kita nak yang sampai. Maka nak sampai dia bukan senang sampai. Tu berhari-hari kita minta Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim.
Tunjukilah kami di sini bukan sekadar tunjuk, tunjuk bagi sampai. Bukan tunjuk tahu. Ada orang tahu sudah, tahu. Tapi tak sampai. Tahu masjid, nampaknya masjid, tapi tak tahulah kenapa bila azan tu tak nampak masjid. Habis azan Allah basah, ada masjid pun sini. Kenapa jadi begitu? Itu tak ada taufik, Allah tak buka pintu hati. Yang ni kita minta bertubi-tubi banyak kali dalam hati. Mintalah ya Allah, berilah. Sampai satu masa bila dengar aja terus kita buat. Yang tu yang susah para jemaah. Oleh sebab tu hutan di sini Allah khusus kepada lil muttaqin, bukan semua orang boleh dapat hidayah. Cuma para jemaah semati ada juga hidayah yang bentuk untuk selain daripada manusia. Ada sebagaimana dalam surah Toha ayat 20 Allah Subhanahu ayat 50 Allah sebut qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Surah Toha ayat 20 Allah sebut qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Apa makna ini? Tuhan kami telah berkata yang mana dia telah memberikan setiap satu makhluknya, kemudian Allah memberi petunjuk kepadanya. Maksudnya kalau Allah cipta binatang, Allah juga beri hidayah kepada binatang. Tapi hidayah macam mana? Yang tu bukan hidayah yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah 2 tadi. Yang ni hidayah dengan makna Allah tunjuk ajar macam mana. Contoh macam penyu, bila dia pecah telur, macam mana dia boleh pandai pergi ke laut? Siapa beritahu sempot? Sana macam laut, ada siapa beritahu? Kemak dia dah bising nanti. Kau orang keluar nanti, nampak laut sana jangan ke atas. Elok pula semua anak penyu tu turun ke bawah, tak ada pula kesat. Dah sampai KL, tak ada. Siapa yang tunjuk? Semua ada Allah yang tunjuk. Tapi hidayah di sini bukan makna hidayah macam kita minta tadi tu. Hidayah ni memang tunjuk. Dia beritahu tu sana susu galuh. Contoh anak-anak binatang tahu je tu mak dia. Ini semua petunjuk yang Allah tunjuk. Macam burung, tahu je mana nak cari rezeki. Bila balik tak pula sesat, padahal tak pakai kompas, tak ada pakai handphone apa semua. Elok pula jumpa jalan. Keluar je rezeki kat dekat-dekat jauh-jauh terbang. Balik dia jumpa balik rumah dia. Macam mana boleh berlaku begitu? Semua ada Allah yang tunjuk. Ini semua ayat untuk yakin kan? Ayat untuk yakin bahawa Allah yang buat. Cuma balik pada ayat 2 ni, ini hidayah dalam bentuk tasyri'iyah. Allah beri hidayah kepada perasaan hati, kepada manusia mula beramal. Sambungan hudan tu adalah lil muttaqin. Yang ni saya nak uraikan lagi. Sebagai ulama mentafsirkan al-muttaqin, ini terjemahnya dengan orang bertakwa. Apa makna orang bertakwa di sini ialah orang yang meninggalkan segala dosa dan melakukan perintah Allah. Inilah takwa. Dan itulah yang dipesan dalam khutbah Jumaat. Bila khatib pesan wahai ittaqullah, mesti sebut syarat sah khutbah. Rukun pertama, khutbah pertama dan khutbah kedua mesti kan ada ittaqullah dalam bahasa Arab. Sekurang-kurangnya ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah sekurang-kurangnya dalam bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Lepas tu baru nak sebut bahasa Melayu boleh. Kan kata marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu bahasa Melayu. Kalau tak sebut pun tak salah khutbah. Cuma nak ngajak sekali lagi supaya manusia faham takwa itu sangat penting. Mula-mula khutbah kita kena takwa dulu. Ya, macam mana Quran Allah ajar. Apa-apa dulu Quran nak bagi manfaat, mesti dia bertakwa. Kalau tak ada takwa, tak ada fungsi Quran itu nak memberi kesan kepada si pembacanya. Sebab tu ada orang baca Quran tapi dia masih buat dosa. Kan? Contohlah, saya bukan nak sentuh. Macam orang hafiz Quran sekalipun, kenapa dia masih lagi buat benda yang mungkar? Kena takut ni, jangan menjadikan satu kemestian dalam fikiran kita. Dia hafal Quran, hati dia tak kalah, dia nak buat dosa. Siapa yang cakap? Saya ni dah bertahun dalam bidang tahfiz. Daripada umur kecil saya dah hantar umur 13 sampai dah habis, sampai khatam, kena sambung lagi pengajian lain. Kita duduk bersama-sama dengan orang lain dan kita melihat, kita takkan nak gila hafal Quran, lagi terror, lagi mantap pun ada, tapi tu sebab apa? Ni yang jawapannya lil muttaqin. Quran hanya memberi manfaat kepada orang bertakwa. Macam mana orang bertakwa tu? Syaratnya dia mesti tinggal dosa, buat perintah Allah.
barulah Quran itu memberi kesan kepada si pembacanya. Jadi sebab itulah kita kena jadi orang bertakwa lagi penting daripada hafal Quran. Sebab siapa yang bertakwa, dia hafal ke, dia tak hafal ke, Quran akan memberi manfaat kepada dia. Masalahnya sekarang nak jadi takwa ni macam mana? Yang ni susah. Takwa ni pernah ditanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu. Sayyidina Umar tanya kepada sahabat seorang lagi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Umar bertanya Ubay bin Ka'ab. Jadi bunyinya. Masalah. Jadi kata juga baik. Riwayat nanti sambung lagi kisah tadi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Tujuan tanya ni sebab Sayyidina Umar ni antara orang yang berhati-hati, takut, orang yang takutkan Allah. Sayyidina Umar. Jadi ditanya Sayyidina Ubay, macam mana takwa tu? Maka Ubay tanya ni balik, tidakkah kau pernah melalui jalan yang berduri? Pernah tak lalu jalan yang ada duri? Maka kata Sayyidina Umar, ya saya pernah lalu. Ubay tanya balik, macam mana kamu buat? Lalu jalan berduri tu kamu buat macam mana? Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku akan berusaha sekeras mungkin dan bersungguh-sungguh untuk mengelak daripada terkena duri. Maka kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Kamu mengelakkan diri kamu sehabis mungkin daripada perkara yang Allah larang. Bahkan juga kamu menjaga diri kamu daripada perkara-perkara yang syubhah, yang kesamaran, dan juga mungkin sebagian besar kamu tinggalkan perkara yang harus. Benda itu harus, tapi kamu tinggalkan sebab khawatir takut terjatuh kepada makhluk yang lebih parah jatuh kepada yang haram. Itu takwa, berarti hati betul. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Contoh, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Maka dia ambil jalan selamat, dia kata tak boleh. Itu contoh takwa. Tapi dalam bab isu bab makan, itu cerita lain. Ini memang khilaf besar. Di khilaf bab makan, binatang-binatang yang dihalalkan, binatang-binatang yang diharamkan, ada khilaf dengan ulama bab mazhab ada. Contoh macam senang faham, buaya lah. Buaya dalam mazhab kita halal ke haram? Haram. Mazhab Imam Malik tak haram kan? Boleh makan buaya. Siapa pernah pergi Morocco dia tahu, Maghribi ada restoran buaya. Tapi jangan tanya nak masak apa, dia pergi ke sama dah kata tahu tak ya. Tapi memang dia makan di sana. Adalah dari ulama-nya. Jadi saya dah sentuh tadi, bab makan adalah benda tu khilaf haram ke apa semua kan. Kita kata haram, dia kata halal. Contoh macam kita, mazhab kita Syafi'i, makanan laut selain ikan semua halal. Tapi bila datang mazhab Hanafi, haram, dia kata ikan je halal. Orang bermazhab Hanafi dia tak pegang udang, tak pegang sotong, tak makan udang putih, ketam, semua yang sekecil macam tu, dia tak makan. Kita makan hasil semua apa yang ada laut. Yang penting cukup dia ada syarat-syarat dia, halal. Jadi oleh itu bab makan yang kita tadi, itu tak adalah pula kalau satu orang tu dia tak nak makan makanan laut, oh dia kata aku sedang bertakwa ni kan, bukan.
Itu makan air. Contoh dia nak saya nak beritahu senang faham. Benda ni sebagai ulama kata makruh, sebagai ulama kata haram, sebagai ulama kata harus. Begitu tahu lah. Saya tak nak bagi contoh yang sensitif. Ada betul lah contoh senang faham. Nabi melarang satu orang masuk dalam masjid daripada makan benda yang makruh, iaitu bawang. Ada sebab lah kenapa tak boleh makan bawang tu. Bukan tak boleh makan langsung. Makan kalau bawa sebelum masuk masjid, dia akan berbau mengganggu jemaah. Maka Nabi larang. Tapi soalan saya, kalau satu orang tu makan juga masuk dalam masjid, dia masuk dalam surau, hukum dia pun jenis semayang tadi. Dia semayang sampai keluar bau bawang tu, apa hukumnya? Makruh lah, semayangnya masih sah. Yang kata haram lah, kalau semayang tak sah kau makan bawang. Saya nak kiaskan, tempat kita ni bukan tak makan bawang, tapi kita makan petai, dering, durian. Nak cakap apa? Sempat 10 semayang tadi dia pedal petai, masak apa tak tahu orang makan, sendawa, sampai bau. Ujung orang sebelah tu tak siku je kan. Kalau semayang dia siku, nama dia siku kan. Pada jemaah yang saya hormati, itu makruh. Maka saya nak beritahu apa dia, takwa tinggalkan. Benda tu kan tak makan, tapi janganlah sebelum solat. Habis semayang dah berlalu dah balik, makan lah. Tak ada ganggu siapa-siapa lah. Itulah takwa. Memilih benda yang walaupun asal dia tak jatuh haram, tapi sebabkan ada benda-benda yang lepas tu ditinggalkan. Itu maksudnya. Jaga 10 mungkin dijaga. Itulah takwa. Para jemaah yang saya hormati juga makna takwa. Dan takwa ini juga adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma antara kelebihan seseorang tu bila dia jadi satu orang yang bertakwa, antaranya Allah sebut, antara yang Nabi sebut, riwayat dari Sayyidina Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Mastafada al-mar'u ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihatin in nadhara ilaiha sarratuhu wa in amraha ata'athu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih baik bagi seorang sesudah bertakwa kepada Allah lebih daripada seorang dapat isteri yang salihah. Ini kalau suami lah, suami itu jadi orang bertakwa, kesan yang baik selepas itu Allah akan beri dia pasangan yang salihah. Apa itu si salihah? Nabi sebut, bila si suami pandang kepada isterinya, maka si isteri akan menggembirakan suaminya. Dia akan menarik perhatian suaminya tadi. Mana bagi suami suka tengok dia. Kata lagi Nabi, bila suami suruh dia, maka si isteri taat kepada suaminya. Bila suami bersumpah terhadap satu perkara, maka dia akan melaksanakannya. Bila suami tidak ada bersamanya, maka si isteri memelihara dirinya dan memelihara harta benda suaminya. Ini isteri takwa. Saya nak beritahu, boleh kait dengan takwa tadi tu. Bila satu orang suami bertakwa, Allah akan bagi pekeh-pekeh yang ada ni. Tapi kalau suami itu tak bertakwa, janganlah pelik kenapa dapat pasangan yang berlainan yang pelik-pelik. Maka kita semua nak dapat pasangan yang baik-baik, termasuk dari isteri. Nak dapat suami yang baik juga kena jadi isteri yang bertakwa kepada Allah. Allah akan beri kepada pasangan yang baik juga. Tetapi nak usaha jadi yang baik itu yang sukar. Kena ada proses latihan yang mana dengan makan masa barulah seseorang itu akan jadi orang yang bertakwa. Sebagai penutup juga pada jemaah yang hormati, kalau kita perhati dalam Quran, kita akan jumpa ada ayat-ayat yang Allah sudahi ujungnya dengan la'allakum tattaqun, lebih kurang begitu. Ada ayat yang lain macam tu, tapi pesan pada bertakwa. Contoh paling senang biasa kita dengar pada Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu puasa yang mana telah difardukan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Maksudnya apa saya nak tegur ialah dengan beramal kita akan jadi orang bertakwa. Di sini ayat ini menghadap berpuasa. Jadi termasuklah selain berpuasa semayang, kita jaga kualiti semayang, kita jaga kualiti puasa, kita bayar zakat, pancua, jangan ponteng, jangan mengelak pak zakat ini. Begitu juga adalah hal-hal lain dalam bab
Selain pada kita contoh dapat dipilih oleh Allah pergi haji, jaga haji itu betul-betul, bukan sampai dewa je buat ibadah haji. Memang dah sampai tanah suci dah, memang dah berada di mana Arafah dah, 9 Zulhijjah, tapi habiskan masa dia dulu lepak tu agam, cakap bukan, Quran tak baca, zikir tak buat, habis masa macam tu je berlalu. Dia balik dapatlah gelaran haji, tapi tak pelik, walaupun dia ada haji, dia rupanya macam bukan haji. Orang akan tanya, dia bukan boleh haji ke? Apa pasal macam tu? Sebab kena tanya juga sana dia buat apa. Maka sebab itulah maksud semua ayat ni, kita kena tunaikan sebagaimana hak dia. Sembahyang, jaga kualiti sembahyang, puasa, jaga kualiti puasa, semua ibadat-ibadat lain kita jaga kualiti dia. Baru sesudah itu, la'allahum yattaqun, mereka menjadi orang bertakwa. Dia bukan masa beramal jadi, masa beramal jadi tak ada. Dia lepas beramal. Jadi moga-moga kita istiqamah semua amal yang Allah sebutkan. Tak kira amal kecil ke amal besar ke. Contoh sembahyang fardu isyak ni kita jaga betul-betul. Kemudian lepas isyak kita baca sunat ba'diyah 2 rakaat paling kurang. Ataupun kita mungkin ada sebagian kita dah balik baca suratul Mulk, ada sebagian kita mungkin ada nak ziarah orang sakit, ataupun sebagian kita mungkin ada nak belanja kawan-kawan dia. Ini semua kebaikan-kebaikan, tapi jagalah kebaikan itu dengan betul. Moga-moga kita jadi orang bertakwa. Wallahu a'lam. Inilah kupasan ayat kedua. Itu saya cakaplah, makan masa yang lama. Tapi mungkin makan setahun pun belum tentu lagi habis surah Baqarah. Wallahu a'lam. Moga-moga kesampaian bermanfaat dan kongsi-kongsikan ilmu ini kepada orang lain. Jadi saya tak nak buka soalan, takut terajam. Jadi tanya pas banyak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', wa min ta'atin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.